je tu. Ada rehat tak? Ada sekejap. Kejap ya. Ni kelas last kan? Untuk hari ni lah. Basyu okey tak? Awak punya email boleh ke kenapa pakai email adik awak? Basyu? Tak ada suara lah. Basyu. Basyu respon sikit. Tadi salah buka. Okey. Okey, ada tak buku teks dengan awak hari ni? Ada. Ada standby buku teks digital? Ada. So awak buat macam mana? Split screen ke ataupun awak on dua tempat ke? Saya on 2 tempat. Alright, good, boleh. On 2 tempat. At least ada awak nak tu ke ataupun ada yang beli buku teks sendiri? Pakai digital je lah Sekejap, kena record ni dan kena share dekat grup sekolah. Meet Sains Komputer 1 hingga 2.30. Ya ke 1 sampai 2.30? Lama sikit tak apa cikgu. Yelah tu. Dah lah dia itu hari hilang je. Tiba-tiba datang pandai lah. Tahun lepas busy je Anik. Buat apa Anik busy? Anik? Tak ada lah. Kerja. Buat kerja apa? Awak dah kerja part time? Habi mana Habi? Habi tak masuk lagi ke? Ada. Habi okey? Okey cik. So awak punya form teacher siapa? Puan Dan. Best lah sempat berkenalan sebelum awak meninggalkan sekolah. Kalau tak bila lagi nak berkenalan dengan Puan Dan. Puan Dan baik. You all je. Alright. So tak ada duit apa ni? Kalau kenapa tak ada duit? Dia cakap dia tak ada duit nak beli buku teks tu tadi tu. Dah tak payahlah pakai itu je. Nanti kemungkinan akan ada pemulangan dan peminjaman buku teks. Nanti awak drive through je macam gitu. Saya je lah ke mana cikgu. Saya je lah ke mana ke memang cikgu sekat-sekat ke lag ke memang cikgu sekat-sekat. Saya punya lag ke? Line saya? Tak ada. Line saya okey. Aiman, Anik awak punya line tu je lah. Okey, saya mulakan boleh? Boleh. Untuk tingkatan 5, sains komputer, buku teks awak adalah seperti... Sekejap nak share screen. Okey. Salah. Artikel. Artikel saya. Mana saya punya buku teks Saya rasa saya dah download tadi. Sekejap awak kalau nak ambil air dulu ke apa ke pergilah. Set up dulu. Download sains komputer. Okey, nampak tak? Buku teks sains komputer? Nampak. Okey. Tingkatan apa tu? Tingkatan 5. Awak dah tingkatan apa sekarang? Tingkatan? Tingkatan 5 dah tua.
Awak dah tingkatan 5 dah sekejap je. Sekejap je ajar 2-3 bulan, lepas tu terus naik tingkatan 5. Ni ajar tahulah seminggu ke, 2 minggu ke, 3 minggu ke. Lepas tu cuti lagi. Awak memang dah cuti dah. Sekolah Baru ni lah jumpa tak tahu. Saman hari tu. Baru jumpa. Dah duduk rumah diam-diam. Best ke Bo- tak best cuti? Bagus lah cikgu, boleh cepat tinggal sekolah. Boleh apa? Cepat tinggal sekolah? Kenapa Jingau? Boleh meninggalkan sekolah, cepat pergi college, university, bagus. Ayo, you tak tahu pula macam mana nak adapt dekat university kalau tak ada preparation. Betul. So kena ikut flow juga, tak boleh nak melonjak naik tangga terus ke tangga yang ketiga. Kena 1, 2, 3. Alright, so ini sains komputer tingkatan 5. Awak akan belajar, saya nak kasih intro je dulu hari ni. So hari ni untuk sains komputer ada 3 bab saja. Tak, kalau kalau Tapi tingkatan 300 lebih muka surat. alah, biasalah iklan banyak kot. Dia punya tingkatan 4 tu ada 4 bab. 4 ke 5? Tingkatan 5 ni ada 3. Bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 macam biasalah, kalau nama bab 1 tu semua introduction, pengkomputeran, komputer dan impact, seni bina komputer, get logic. Itu bab 1. So kalau kita cepat siap, cepatlah kita dapat ulang kaji dan cepatlah kita boleh fokus untuk awak punya kerja khusus. Sebab kerja khusus awak 1, 2, fasa 1, fasa 2 dah. Seterusnya sambung fasa 3, 4, 5 ada 3. So saya kalau boleh nak bab 1 ni tak nak lama-lama, habiskan masa dalam 2 kali kelas, 3 kali kelas je boleh habis bab 1. Alright? 2 minggu, 3 minggu habis bab 1. Itu kita akan masuk pangkalan data lanjutan. Dan yang ketiga, pengaturcaraan berasaskan web. Bila dah masuk pengaturcaraan berasaskan web ni, saya nak run sekali dengan awak punya kerja projek awak. So ada yang saya advise, so beli buku untuk buat quiz online tu, awak tolong beli buku tu sebab kat situ nanti dia memudahkan awak untuk awak buat quiz ataupun awak punya projek awak. Projek awak tu banyak markah dia. So kalau nak dapat A, SPM, pastikan buat kerja projek. Alright, boleh faham? Clear? Setakat ni? Clear. Alright, so pengkomputeran dia bab 1 dan bab 2 pangkalan data dan ketiga pengaturcaraan berasaskan web. So ikon-ikon dalam buku teks seperti ni, aplikasi harian, uji minda lah, ni semua ikon-ikon yang saja je lah. Gambar ni, gambar otak ni, kibat lah tu. Fikirkan bagaimana inovasi dalam pengkomputeran memberikan impak kepada manusia dan persekitaran. Bagaimanakah aktiviti-aktiviti tidak beretika dalam komputer dapat dibentras melalui undang-undang cyber. Sekiranya anda terdedah dengan keyboard warrior, awak ada tak yang keyboard warrior kat kelas ni? Tahu tak keyboard warrior tu apa? Ada cikgu, sekolah banyak. Yeah. Keyboard warrior tu apa? Keyboard warrior apa? Keyboard warrior apa? Seorang. Kancol. Duduk depan komputer serang orang lain lah cikgu. Duduk depan komputer serang lain-lain. Duduk depan komputer, awak type apa-apa saja tanpa fikir apa-apa, awak komen, awak kritik, awak kasih ulasan, awak buat apa-apa semua-semuanya. Itu keyboard warrior. Kasih apa macam dia paling hebat lah kalau dia kasih komen, dia kasih ulasan tu, dia paling terror sekali keyboard warrior. Alright, then apakah yang disumbangkan oleh seseorang yang berkejaya dalam bidang perkomputeran? Okey, kat situ awak punya fikirkan, cuba awak fikirkan apa awak nak jadi dengan menggunakan awak punya subjek sains komputer ni. Awak nak ke mana dengan subjek sains komputer ni? So ini pengkomputeran bab 1, kesan inovasi dan pengkomputeran, aktiviti tidak beretika, semua-semua awak akan belajar kat sini. Ini more pada theoretical, teori. Maksudnya awak boleh sekejap, saya masuk satu ni sebab saya nak admit.
Okay. So ini adalah introduction dia. Kalau dulu kita tak berapa nak kenal dengan teknologi maklumat ICT, tapi sekarang ICT dah hari-hari kita gunakan dia. Awak bangun je pun awak bangun tidur je pun awak dah pegang handphone. Sekejap speaker ke double. Okay. Alright. Okay. So dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi, awak punya kehidupan seharian awak punya tugasan, awak punya apa saja, pelajaran semuanya adalah dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. So kita pergi kepada komputer dan impact. Impact ni adalah kepada kesan. Kesan teknologi digital dalam bidang pengkomputeran. Okay. Saya nak seorang tolong bacakan, nanti kalau tak awak tertidur. Seorang baca. Siapa volunteer? Hello. Volunteer. Saya dah lama tak baca. Komputer dan impact. Teknologi digital dalam bidang pengkomputeran berkembang dengan pantas seiring dengan perkembangan sistem komunikasi rangkaian. Kedua-dua teknologi ini telah mengubah cara belajar, bersosial, berpolitik, bekerja dan menjalankan perniagaan. Walaupun teknologi-teknologi ini suatu perkembangan yang positif, namun terdapat juga agenda yang tidak sihat berlaku seiring dengan perkembangan ini. Istilah dunia tanpa sempadan, borderless world, telah melahirkan pelbagai aktiviti yang boleh dieksploitasi oleh penjenayah yang melakukan jenayah dalam ruang cyber yang disebut jenayah cyber. Contoh jenayah ini adalah seperti penipuan, pornografi, ugutan, pelanggaran hak cipta, serangan virus terhadap komputer dan sebagainya. Penjenayah akan sentiasa mencari jalan untuk mengeksploitasi teknologi baharu. Kini cabaran bagi semua negara adalah untuk memastikan undang-undang jenayah, termasuklah jenayah cyber, dapat dilaksanakan dengan sempurna bagi mengawal agenda penjenayah cyber. Alright, mengah baca. So kat situ, barengan tu dia ceritakan mengenai komputer dan impact. Komputer, teknologi maklumat ada positif dan ada negatif. So kat sini dia sebut jenayah cyber. Jenayah cyber adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh kita punya masyarakat yang menggunakan teknologi maklumat, tapi dia mengeksploitasikan kemajuan dan perkembangan teknologi maklumat. So dekat sini apa yang dibuat untuk dia nak dapatkan apa? Contohnya dia penipuan untuk dapatkan duit, wang. Contoh penipuan di bank, dia hantar spam message and then you reply spam message tu, and then bila you reply and then automatically dia dapat access you punya account. And then kalau dia dah dapat access you punya account, dia boleh trace you punya another account. Contoh you memang dah fixkan you punya password sama je. Password Shopee you, password YouTube you, password you punya Instagram, contoh sama. And then dia dah dapat satu password, dia boleh trace another account you punya yang lain. And then automatically terus masuk ke dalam perbankan Maybank to you, example. Masuk dalam Maybank to you, then apa dia buat? Tipulah, dia gunakanlah duit you semua-semuanya, and then dia transfer ke apa ke semuanya. Tu dari segi penipuan. Biasanya penipuan dia buat tu adalah untuk dapatkan duit lah. Alright. Pornografi ni nak masuk penjajahan awak punya minda. Contohnya macam-macam gambar lucah dekat YouTube, video semua-semuanya. Dia nak rosakkan, dia ada satu agenda untuk jatuhkan, ataupun kadang-kadang biasa you pernah dengar tak kalau macam kes-kes politik-politik semua-semuanya. Lepas tu dia ada skandal lain. Itu adalah salah satu isu yang untuk dia nak jatuhkan seseorang. So benda ni
Kalau dia dapat nak biasanya orang macam gilakan kuasa. Bila gilakan kuasa dia nak jatuhkan orang tu, dia akan kaitkan orang tu dengan isu apa, skandal apa. So benda-benda macam gini semuanya adalah jenayah cyber. And then ugutan. Ugutan ni macam dapat panggilan, contoh panggilan saya daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ingin maklumkan bahawa Encik ada langgar traffic light ke apa ke, so diugut. Dia cakap kena bank in kan dalam masa yang ditetapkan. Kalau you tak bank in dalam masa yang ditetapkan, you akan didakwa atau apa-apa. So dia gunakan teknologi, dia gunakan data untuk ugut you. Mana dia dapat data, nombor telefon you semua-semuanya? Biasanya kalau you register, contoh you register Lazada ke, example lah, you register online apa-apa semua-semuanya, sometimes dia minta you punya email. Alright, so kalau dah dapat email you, kadang-kadang dia minta phone, kadang-kadang dia tak, tapi dia pandai dah sekarang, dia tak dapat phone pun, dia dapat email je dia boleh trace you punya tu. And then ada sesetengah yang menggunakan data-data, contoh member bonus link punya kad ke ataupun apa-apa kad point tu semua-semuanya digunakan, and then dia sebarkan message. And then pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta ni macam you buat satu video, and then video yang you buat tu sebenarnya bukan originality daripada you. You adalah you ambil daripada orang lain, you copy. So itu adalah salah pelanggaran hak cipta. Ataupun you ambil, you adapt, you jadikan satu. Itu pun salah. Alright, penggodaman. Godam ni maksudnya dia hack you punya sistem ke, hack bank ke, hack sistem mana-mana ke, and then last kali serangan virus. Serangan virus terus automatically sistem tu down, tak boleh. Kalau dulu zaman 2000 berapa 2007, 2008, kalau ada virus, serangan virus kat dalam satu website, so website tu down, tak boleh buka. Dia saja je kadang-kadang virus ni daripada negara Indonesia. Contoh virus ni daripada negara China. And then dia datang, bila dia datang masuk virus tu kat dalam website tu memang tak boleh nak berfungsi apa-apa. Terus down. Nanti dia keluarlah satu screen, dia cakap hi, have a nice day ke apa ke. Dia keluar bukanlah macam itu. Tu maksudnya dia dah ada serangan virus datang, kacau. And then itu adalah salah satu semua contoh jenayah cyber. Saya nak tanya di Malaysia siapa yang kontrol untuk jenayah cyber ni? Siapa boleh fikir dan siapa yang tahu sebenarnya siapa yang kontrol jenayah cyber? Apa yang awak buat berkaitan dengan komputer, handphone, teknologi, IG, buat body shaming ke orang lain ke apa? Siapa yang kontrol benda tu? Saya nak tanya. MC ke cikgu? MC, yes. Bahasa Melayu dia apa dia? Suruhanjaya Multimedia Komunikasi Malaysia. Kalau polis, dia akan terima laporan. But laporan polis tu, dia akan refer juga kepada MC. Sebab polis, dia tak tahu pun selok-belok benda-benda ni semua-semuanya. Kalau MC, dia ada data semuanya melalui you punya IP address, melalui you punya phone number. Semua you punya tu dia register. Phone number register, IP address pun register, and then you punya Unify pun register. So boleh claim dah itu adalah daripada mana, itu adalah daripada mana. So benda ni yang jaga adalah MC, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Alright? Dia ada dekat Cyberjaya, tak salah saya. Cyberjaya. So dia kontrol apa awak punya chat awak dengan kawan, awak bergaduh ke, awak buat apa-apa ke, semua-semua apa saja yang awak buat, aktiviti awak semuanya ada disimpan dekat MC. Alright? Clear? Awak buat apa-apa semuanya dapat. Memang polis akan dapat tangkap. Sebab itulah polis biasanya selesaikan isu-isu yang berkaitan dengan contoh pembunuhan, penculikan. Dia akan buat sekejap je. Kalau biasa kes tu dia terima pukul tengah hari macam ni, pukul 1, malam pukul 9, pukul 10 dia dapat tangkap dah. Dia dah dapat tangkap dah siapa yang pelaku dia, siapa yang suspek dia. Sebabnya dia ada bantuan dengan MC. Alright, berkaitan dengan teknologi semua-semuanya, MC yang handle kat Malaysia. So jangan buat salah.
Alright, itu adalah kesan inovasi dalam pengkomputeran. Okey, cabaran yang terdapat dalam sistem ni adalah untuk melahirkan murid yang boleh berfikir, kritis. Jangan ingat yang apa yang awak buat tu semuanya tak di mark kat mana-mana ke apa. Yes, semua ada aktiviti awak. Menyelesaikan masalah, menjadi daya kepimpinan. So kita ambil yang positif saja. So kesan inovasi dalam pengkomputeran ada ni, salah satu dia adalah jenayah cyber tu. Dah buat sana buat sini, ubah sana ubah sini, tiba-tiba fikir benda yang jahat. So terjadilah jenayah cyber dekat situ. Kesan inovasi pengkomputeran juga adanya teknologi rangkaian. Yang ini kesan positif teknologi rangkaian. Buat baguslah, boleh connect dengan each other semua-semuanya. And then teknologi storan. Dah tahu dah nak guna data, macam mana nak guna data, berapa banyak data you nak simpan, you semua nak data apa. So ini adalah storage punya teknologi. And then you pun dapat tahu sistem pengoperasian ataupun operating system yang mana kita ada Apple, kita ada Android. Ini simbol BlackBerry ni, yang lama punya BlackBerry ni. And then menyumbang kepada kewujudan sistem dalam talian. Semuanya berkaitan dengan sistem. Buat apa-apa kena ada sistem. Sistem pakaran data murid, sistem online pembelajaran, semuanya adalah sistem. So benda ni menyumbang kepada kesan positif dan kesan negatif. Mana-mana pun ada. Inovasi dalam rangkaian, saya dah terangkan. Dulu komputer cuma satu komputer je. Tak ada, dia standalone. Dia tak ada pun link dengan mana-mana. Situ je komputer tu. Tapi lepas dah ada teknologi berkembangnya, sikit-sikit, lama-lama dia ada connection with each other. Komputer, device semua-semuanya. And then kalau you ada komputer, you ada handphone, you ada printer, dia boleh link together device tu. So itu adalah rangkaian network. And then daripada network awak dekat rumah sendiri itu adalah kawasan setempat, local area network. And then daripada local area network, kita lagi besar dia adalah metropolitan area network. LAN, MAN1. And then yang paling besar sekali wide area network itu adalah satu dunia internet. Sekarang kita dah tak payah kepada LAN, MAN, tapi kita terus kepada WAN. Sebab kita dah boleh akses internet. Dah ada connection dengan luar negara. And then inovasi dalam teknologi storan. IBM memperkenalkan cakra keras hard disk yang pertama pada tahun 1956 yang berkapasiti 5 megabyte. Hard disk IBM yang pertama 5 megabyte. Dia ada bit, byte, megabyte, bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Macam itu. Kajian yang sentiasa dilakukan untuk mencipta jenis dan bentuk storan yang lebih baik bagi memenuhi keperluan penggunaan semasa, seperti menambah kapasiti storan. Makin lama pun makin orang nak tambah kapasiti. Nak tambah lagi bahan binaan, cakra, saiz peranti. Kalau dulu gunakan floppy disk. Floppy disk tu 4 segi. Dalam dia disket, dia gunakan disket. And then lepas dah disket, dia gunakan optical disk. Optical disk tu contohnya CD. And then ditukar kepada pen drive. Upgrade lagi kepada pen drive. And then pen drive upgrade lagi kepada hard disk. And then hard disk, external hard disk. And then semuanya dah lepas external hard disk, dah apa-apa semua disk kita dah ada cloud storage. Cloud storage penyimpanan di awan yang mana tak memerlukan device. Tak payah ada. Kalau contoh guna floppy disk dulu, guna CD, kalau CD tu tercalar, CD tu rosak, floppy disk tu rosak ke patah ke, you dah hilang data kat dalam situ. Pen drive you kena air ke, rosak ke apa, hilang semua-semua data. Tapi kalau guna cloud storage, yang penting you ingat you punya ID, account dengan password you, and then you boleh access kat mana-mana guna iCloud. Contoh yang ada iCloud apa dia? Bagi saya contoh iCloud. Bagi saya contoh iCloud. iPhone. No, iPhone is not iCloud. Plus. Habis No tu? lah. iCloud apa? iCloud tu apa? Penyimpanan awan, cloud storage. iPhone dia cakap. Cloud storage. Ni sini, ni ada. Kenapa? Dua lah. Contoh cloud storage apa?
Contoh cloud storage. Mana? Havi Nash. Havi. Are you there, Havi? Mana Havi? Batrisha, Arni, Divya. Example, contoh cloud storage. Cikgu, Google Drive. Google Drive cikgu. Yes, Drive. betul. Google Drive is example for cloud storage. Google Drive adalah Dropbox. yes, pandai pun baru tahu satu. Dropbox pun betul juga cloud storage. Google Drive pun cloud storage. Dah tak payah nak simpan guna disket dulu, lepas tu guna CD, lepas tu guna pen drive, lepas tu rosak, lepas tu kena air, lepas tu hilang, dah tak payah. So kita dah ada cloud storage. Example dia adalah Dropbox, Google Drive, OneDrive, lagi apa lagi? Apa lagi yang cloud storage, semua example cloud storage tu adalah simpan dekat dalam situ, biasanya email drive tu you simpan, itu adalah cloud storage. So biasa normally kalau you register email and then dia akan bagi you cloud storage. So you gunakan cloud storage, letak je upload you punya file semua dekat dalam cloud storage. Clear tak? Faham tak? Faham tak? Ini saya nak salah Faham. Inovasi teknologi storan dah faham. Okey, inovasi sistem pengoperasian. Okey, saya nak Arni baca inovasi sistem pengoperasian. Arni Dania. Ya, cikgu. Kuatkan sikit awak punya mic tu, baca. Inovasi sistem pengoperasian. Mhm. Dengar? Mic awak macam tak clear sangat Cikgu dengar? Clear. Dengar? Awak pakai headphone Uh-uh. Tadi tak Okey, pakai headphone ataupun earphone. Alright, bacakan. Inovasi sistem pengoperasian. Komputer beroperasi dengan adanya sistem pengoperasian. Sistem pengoperasian mengawal operasi keseluruhan sistem komputer. Dengan perkembangan pesat dalam teknologi sistem perisian dan teknologi rangkaian, maka terciptanya sistem pengoperasian Kejap. Okey. Baca sama. Untuk pelayan. Bukan. Mana? Masa terciptanya sistem pengoperasian, operating system OS untuk pelayan, betul lah, komputer. Komputer bagi mengawal rangkaian. Alright. Selain komputer, OS juga digunakan untuk peranti lain seperti alatan mudah alih, mobile devices, contohnya Android, iOS dan BlackBerry. Telefon yang dahulunya digunakan untuk membuat panggilan dan menghantar teks sahaja. Kini dengan kemajuan teknologi sistem pengoperasian, telefon pintar mempunyai ciri-ciri komputer dan telefon biasa. Hasil inovasi dalam ketiga-tiga bidang teknologi yang dibincangkan telah merangsang perkembangan sistem dalam talian dan jenayah cyber. Alright. So kalau dulu maksud inovasi sebelum ni siapa? Ish. Aku jangan macam-macam. Okey, inovasi sistem pengoperasian. Maksud inovasi itu adalah dia dah ada benda tu tapi dia upgrade daripada satu tu kita upgrade lagi satu-satu. So itu adalah inovasi. So kalau kreatif maksudnya benda tu belum ada lagi tapi you hasilkan benda tu. So maksud inovasi adalah dia dah ada tapi kita gubah lagi, berkembangnya dia makin okey, makin upgrade. So itu adalah inovasi. So inovasi sistem pengoperasian dekat sini contohnya dulu
Tak ada pun smartphone. Dulu tak ada pun awak punya tablet, iPad semua-semua itu tak ada. Tapi dulu cuma ada telefon sahaja. Alexander Graham Bell mencipta telefon. Telefon yang ada dulu adalah untuk sambungan one to one sahaja. Sini dial, sana terima. Sini dial, sana terima. So one to one, and then you dial, dia terima. Lepas tu letak, dah habis. And then daripada teknologi telefon tu, dia upgrade kepada yang sikit-sikit. Lepas tu daripada telefon biasa yang terletak tu yang berbunyi kring-kring tu macam itu. Lepas tu dia pada handphone. So handphone, mula-mula dulu handphone cuma adalah untuk call sahaja. Call. Dia guna data, macam mana dia guna data? Dulu cuma ada Celcom dengan Maxis sahaja. Lepas tu awak kena top up RM50 untuk access line. Nak sewa line kena top up RM50 and then you have to top up another RM50 for your reload. So minimum you have to top up 100 untuk you punya access handphone. Bapak mal. Ya. So kalau dulu yang guna handphone orang kaya-kaya je. Because you kena top up untuk airtime dia 50 and then you kena top up untuk you punya nak dial. Kalau you ada airtime saja, you just receive call saja. You cannot make a call kalau you tak ada top up. So you have to top up RM50 again untuk you punya call. Alright. So daripada tu you boleh call sahaja and then dia upgrade lagi kepada SMS. Short Messaging System, SMS. Lepas tu masuk SMS dah tak payah nak call. You boleh hantar teks sikit-sikit je. So dia ada minimum character yang you hantar. Contohnya kalau SMS dia tak boleh not more than 250 teks. Kalau you type panjang-panjang nak bercerita, nak bergaduh panjang-panjang, dah tak boleh. Kena masuk ke mesej yang lain. Mesej lain 20 sen lagi sekali dikira. Satu mesej 20 sen. Alright? SMS. Lepas SMS dia upgrade lagi, kan sebut inovasi kan. So daripada SMS dia upgrade kepada MMS, Multimedia Message Service. So multimedia message ni maksudnya dia dah tak payah nak tag hitam putih je dah. Dia dah ada dekat phone tu bergambar. Ada gambar maksudnya dah ada gambar lah, boleh letak gambar. Maksudnya teknologi phone masa tu dah berkembang kepada dah ada kamera. Kalau tak dulu handphone tak ada kamera, cuma boleh call saja. Bila dia dah ada kamera dia boleh jalankan MMS. Boleh hantar gambar. And then gambar je dulu. Tak ada video pun. Dia upgrade lagi sistem inovasi handphone kepada video pula. Dah boleh record video. And then kalau dah record video dia boleh send MMS. Hantar MMS lagi mahal. Charge-nya berbanding dengan hantar SMS. So lepas dah MMS, lepas tu handphone pun dah baru start internet dia yang start dulu gunakan GPRS. Nanti awak boleh google GPRS tu maksud dia apa. GPRS tu internet yang ada tak ada. Ada tak ada. Maksudnya on off. Kadang-kadang dapat internet, kadang-kadang tak dapat internet. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. And then barulah dia pergi kepada HEDGE. And then dia pergi kepada 3G. And then dia pergi kepada 4G, lepas tu LTE, 5G. Sekarang dah 5G. Alright, so itu adalah dia punya servis phone. So bila dia upgrade sikit ni, baik-baik dia punya boleh call saja, lepas tu dia boleh SMS, and then after SMS dia boleh hantar MMS, and then MMS dia boleh hantar 3G tu dah boleh hantar email itu dah start hantar email dekat Malaysia. And then, tapi yang masih gunakan phone dulu adalah orang bisnes, orang yang ada keperluan nak menggunakan handphone. Berbanding dengan orang biasa semua tak ada handphone pada masa dulu. Alright. So lepas tu bila dah upgrade dia, berkembang dia buat satu and then dia dah tambah 3G, 4G, 5G semuanya. And then teknologi handphone pun makin lama makin bertukar. Mula dulu besar, lepas tu kecil, lepas tu nipis, lepas tu macam-macam, lepas tu skrin dia semuanya campur dia. Alright, so itu adalah inovasi sistem pengoperasian. Macam juga bila sebut sistem pengoperasian, dia adalah operating system. Operating system tu adalah yang nak menggerakkan device tu. OS dia. Orang akan tanya, you beli
Laptop OS dia apa? You beli handphone OS dia apa? Laju ke tak laju? RAM dia berapa? So itu adalah sistem pengoperasian. Biasanya orang nak yang laju, RAM dia tinggi. Lepas tu kalau yang biasa-biasa RAM 4GB, and then orang nak upgrade lagi sebab nak main game, contohnya macam Imran suka main game apa-apa. Upgrade lagi kepada 8 ke apa. Imran ada Imran? RAM awak berapa? Tak ada Imran. Berapa? Ya, cikgu. Awak punya RAM berapa? RAM saya. Laptop awak ke PC awak? Saya pakai PC. PC, okay. PC awak mesti ada grafik. Okay, ceritakan awak punya storage, awak punya OS awak punya PC tu. Apa dia? Cikgu, saya tak pasti cikgu. Kan? Saya bagi duit tu dia orang pilihkan parts. Saya tak pilih sendiri. Oh, awak custom lah ambil ni, part ni. So saya pergi kedai, saya cakap bajet saya, lepas tu dia orang tolong binakan lah. Custom lah, macam gitu, ambil ini, ambil OS yang apa. So buat sendiri lah macam gitulah. Nak RAM berapa semua-semuanya. And then kalau you check you punya komputer, you ada depan komputer? Kalau you check you punya komputer, my computer, dekat situ ada spesifik detail you punya OS yang you gunakan. Dekat my computer, you properties, and then kat situ ada tulis RAM berapa GB, processor berapa semua-semuanya. So itu adalah sistem pengoperasian, macam juga phone. Okay, phone pun dia akan upgrade. Contoh iOS berapa, 10 ke, 11 ke, dia akan upgrade step by step. So kat situ adalah sistem pengoperasian. Biasa kalau you tak upgrade you punya OS, operating system, and then you nak install the new software, you cannot install it because of you punya OS lama. So dia tak match. So kalau ada update ke apa-apa, you have to update kalau you punya device tu. Example, operating system you dicakap recommend by untuk iOS 10, contoh example lah, 10 ke 12 ke, and then you punya iOS 8, you tak upgrade lagi, so you tak boleh nak install. So sistem pengoperasian adalah penting untuk berkembangnya awak punya device tu untuk upgrade ke, nak add ke, nak install ke apa-apa semuanya. Alright, clear tak inovasi sistem pengoperasian? Clear tak? Boleh on mic? Saya nak seorang lagi bacakan perkembangan sistem dalam talian. Nak tengok nama. Mana nama? Okey, saya dah Yashini tolong baca perkembangan sistem dalam talian. Perkembangan sistem dalam talian. Yashini? Are you there, Yashini? Yashini! Tak wujud. I nak mark kat sini tak ada. Yong, ada Yong? Yashi, Yong Yashi. Yong ada Yong? Ya, cikgu. Yong baca. Perkembangan sistem dalam talian, alright. Kesan inovasi dalam teknologi rangkaian. Teknologi storan, simpanan dan sistem pengoperasian telah merangsang perkembangan sistem dalam talian. Contohnya, mewujudkan sistem e-perbankan, sistem e-dagang, sistem hiburan elektronik, sistem e-pembelajaran, e-kerajaan, perundangan dan jaringan telekomunikasi tanpa batasan. Alright, so semuanya ada sistem dalam talian sekarang ni, perkembangan sistem dalam talian. Contohnya sekarang yang PKP macam tahun lepas tu, sekolah ada buat sistem pembelajaran. Tahu ke tak tahu masing-masing ada tak kewujudan sistem pembelajaran? Awak tahu tak? Yang holiday package tu. Yes, lepas tu apa sahaja bahan holiday package masuk kat dalam sistem tu. And then kat sistem tu juga you buat ulang kaji sebab ada buat latihan. And then sistem pembelajaran yang SBS punya tu yang itu kat situ ada record, apa yang record mate semua ada kat situ. So you boleh study kat situ. You gunakan diambil positif, you boleh study dekat dalam e-pembelajaran. And then e-kerajaan, apa-apa semua-semuanya itu adalah di upgrade one by one. Lama-lama pun dia
upgrade lah yang terkini untuk kenapa macam ramai sangat. Okay. Alright, so dia upgrade. Itu maksud dia jaringan komunikasi tanpa batasan. So dia tak stop kat situ saja, dia akan sentiasa upgrade. Buat apa? Contoh kalau nanti you nak masuk university pun dia akan buka link and then you update kat situ. And then kalau dah macam musim COVID macam ni, maybe kalau you selected, you akan di-interview untuk masuk university, maybe online juga. So sama ada dia guna Zoom ke, dia guna apa ke. So semuanya gunakan sistem dalam talian. Orang dah tak guna offline, orang dah tak guna bersemuka. Disebabkan COVID, terus automatik orang transform daripada offline kepada online. Nak tak nak, you have to learn. You kena belajar, you kena adapt dengan new system. You tak boleh cakap, I tak maulah, tak mau belajar lah yang berkaitan dengan sistem ni, I nak buku teks saja. No, you cannot do like that. Because of you kena ikut, follow apa yang berlaku sekarang ni. Sebabnya kalau you terlepas macam itu, and then you tak tahu pun sebenarnya kalau you kena tukar IC ke apa ke semua dalam talian. So you kena follow. And then kesan negatif hasil daripada inovasi dalam perkomputeran adalah seperti berikut yang saya dah ceritakan. Jenayah cyber, penyalahgunaan teknologi komputer. Ni biasa orang jahat-jahat buat macam gini sebab apa? Dia nak duit, dia dengki, dia nak kuasa, dia nak apa semua-semuanya. Ini adalah jenayah cyber. Jenis-jenis jenayah cyber dapat dikelaskan kepada ini 1, 2, okey. Jenayah cyber dari perspektif pengguna persendirian dan institusi, termasuk penipuan, pembulian cyber, penipuan email, kecurian maklumat, perjudian dalam talian. Ini awak jangan masuk perjudian dalam talian ini. Awak tahu tak bila once you register benda-benda macam gini, nama you dah mark dekat MC yang you terlibat dengan sindiket-sindiket macam gini. Semua ni sindiket macam gini, nanti dia akan memberi kesan efek kat you untuk you nak apply mana-mana. For example, you nak minta university. For example, you nak pergi minta kerja ke apa. Dia akan check you punya background from here. Orang nak kasih you kerja walaupun tengok nampak macam simple, tapi once dia dapat you punya email, dia dapat you punya ID, dia akan check you punya background you. So benda-benda ni semua akan state dekat you punya background you. And then kalau contohnya orang yang dah masuk dekat dalam lockup, dia ada kesalahan ataupun dia baru tertuduh and then dia tak bersalah and then dikeluarkan, tapi tetap nama dia ada kat dalam rekod jenayah. Okey, ini jenayah cyber daripada perspektif keselamatan negara, termasuk serangan pengganas cyber, trafik udara, sistem penjenayah elektrik, infrastruktur, rangkaian telekomunikasi, ni semuanya awak boleh baca hacking activism. Contoh situasi jenayah cyber, virus melalui telefon pintar. Boleh tak terangkan saya apa itu virus melalui telefon pintar dan macam mana ia berlaku? Siapa boleh ceritakan? Menyebabkan virus menerusi telefon pintar. Siapa boleh explain benda ni? Smartphone, daripada handphone you tu tiba-tiba dapat virus sebenarnya. Biasanya handphone yang Android dia akan terkena virus. Okay, boleh cerita tak? Siapa volunteer? Cikgu, iPhone tak kena virus ke? iPhone jarang. Sebab dia protected. iPhone tak boleh simply install any software. iPhone you nak install, you have to register. And then betul-betul verified you punya software tu okay, barulah you boleh download. But Android, any devices boleh install. Apa-apa software you boleh install. Software tu daripada third party software pun you boleh install. Software tu betul, verified pun you boleh install. Yang tak betul punya software pun you boleh install. So virus tu dia expose terdedah kepada pada Android berbanding dengan iPhone. iPhone dia protected sikit. Tapi dekat macam for example laptop juga. Laptop siapa yang guna Windows, dia akan efek pada virus berbanding yang gunakan iOS, Apple. So virus melalui telefon ni, siapa nak kasih contoh? Awak pernah dapat tak email you have win iPhone 12 and then please collect your phone
you kena bayar pergi postage punya cost, you kena pergi pejabat pos collect ke apa ke, you pernah dapat tak something yang macam gitu punya? Itu sebenarnya apa dia? Penipuan kat dalam talian. Maybe kalau you klik link dia tu, you akan termasuk ke tempat virus punya site. Then dia dapat rosakkan dia dapat expose ceroboh you punya device. So itu dah memang dia dapat data you semuanya. So data you, dia akan cubalah kalau data you tu memang betul-betul ada dekat handphone you ada link, automatically link sign in dengan you punya Maybank ke, you punya online ke apa ke. So dia akan trace you punya password dan ID. Yes. Cikgu Nik, deh sana. Alright. You balik pukul apa? 150 Alright. Okay, so automatically dia akan pergi ke you punya data. So data you dah dapat third party yang dapat. So bahaya So jangan macam itu. Kenapa Jinghao ni asyik left. Alright, kedua, penjenayah cyber akan menghantar email yang dimuatkan dengan virus kepada senarai email mangsa. Apabila email dibuka oleh penerima, virus diaktifkan dan akan melakukan aktiviti mengikut atur cara seperti mengurangkan ruangan. Oh, dia dah kacau dia punya storage kalau dapat email dia. Okay, bila dia dapat email, dia hantar you email and then you open email tu adalah daripada third party ataupun daripada scammer mana-mana, and then dia akan kacau you punya ruang ingatan storage you. Dia akan menghapuskan data dalam komputer you. And then you punya data tak boleh nak access lagi. Email you pun kena kacau. So itu adalah jenayah cyber. Okay, phishing. Apa itu phishing? Phishing ialah kecurian maklumat. Dia curi data you. Biasanya dibuat melalui email. Okay, normally dibuat guna ikan email untuk menipu pengguna bagi mendedahkan butiran pengguna kepada penyerang atau penjenayah cyber. Okay. Kadang-kadang dia ada orang lain yang buat, tolong dapatkan and then dipas pada another party, third party yang lain. So email phishing biasanya kelihatan seperti dihantar sebuah organisasi, like dia nampak macam kementerian apa-apa, tapi dia tipu sebenarnya, dia bukan pun, ataupun dia tulis daripada contoh-contohnya nama-nama company, organisasi yang besar-besar, and then sebenarnya itu bukan. Di Malaysia kebanyakannya sasaran serangan phishing yang dikesan terdiri daripada pengguna perbankan internet. Nampak tak poin dia dekat sini? Dia nak cari perbankan internet. Siapa yang gunakan internet dekat dalam phone awak, contoh Maybank, CIMB ke apa, okay, you have to be more careful because dia nak ambil data you anytime je dia boleh dapatkan you data. So biasanya you kalau letak password tu, bagi password yang betul-betul kukuh, yang strong punya password. Kalau dia advise you punya strong password tu, you combine antara number and then alphabet ataupun simbol, you combine together tu, itu lagi strong berbanding you letak password you adalah you punya IC. Or you letak you punya password you adalah you punya nombor sama dengan PIN card ATM you. Memang habis. Alright, so nombor 4, internet ialah lebuh raya maklumat kerana internet membolehkan orang ramai mencari, berkongsi, menyebarkan maklumat dengan cepat dan mudah. Contoh pada masa sekarang COVID ni senang bagi fake news. Orang pun nak cari popularity, nak need attraction from others. So dia gunakan internet. Internet dia share because kalau dia share dia akan dapat, dia glamour lah. Orang akan refer dia lah, dia akan jadi pakar rujuk lah automatically. So sebenarnya internet kita tak boleh nak share maklumat kalau kita tak pasti lagi maklumat tu betul ataupun tidak. So jangan kongsi benda-benda yang berkaitan dengan sensitivity ataupun isu-isu yang trending pada masa ni. Contohnya COVID. COVID tu awak jangan pandai-pandai cakap, semalam ada 7,000 kes ke apa ke, padahal belum tak sampai tu pun. So you buat-buat macam itu sebelum dapat data secara rasmi, itu adalah salah. Alright, so habis yang bahagian 1.11 ni. Ada apa-apa nak tanya, boleh share. Saya stopkan slide kat sini. Kita akan sambung yang etika dalam perkomputeran tu. Ni semua etika nanti sambung kemudian. So ada nak tanya apa-apa ke tidak? Tunjuklah muka you, bukalah kamera. Saya nak tanya apa yang you buat masa cuti. And then apa yang you gunakan, teknologi apa yang you gunakan untuk inovasi you. Seorang-seorang jawab.
Gunakan apa untuk harian you and then you buat apa untuk hari you tiap-tiap hari dan apa kegunaan teknologi dalam kehidupan seharian you. One by one. Anik Aiman first. Anik. Anik hilang dah, aku geram ni. Anik. Hilang ni Anik ni. Anik saya panggil lagi sekali nanti awak tak ada. Saya tulis awak tak datang Anik. Okay, so Anik tak ada. Ahmad Aiman, bila masuk tadi ni? Ni mestilah seminit masuk ni. Aiman. No, dia orang kan 4 nama. Nasi ada. Aiman, okay, ceritakan apa yang you gunakan teknologi dalam kehidupan seharian you. Dan saya guna komputer saya. Untuk apa? Setiap hari dalam masa PKP ni saya main game je lah. Main game je lah. Lepas tu? Tengok video. Tengok video lagi? Itu je lah. Itu je you buat. You tak sampai satu tahap yang you rasa macam dah bosan lah guna main game video. Tak ada? Ya. Ada tak you sampai dah macam bosan lah asyik buat ini je sama? Tak ada. So you tak ada buat buat Adalah dia punya pesan. Then you ada buat apa-apa tak? You ada buat untuk side income ke apa ke? Kadang-kadang tak tahu lah jalan-jalan lah. Jalan-jalan dalam rumah. Jalan-jalan dalam rumah? Aiman? Ya. Buat apa jalan-jalan dalam rumah? Tengoklah kalau dah bosan sangat. Okay, next Amni buat apa? Fokus pada you punya teknologi, you gunakan ICT untuk apa? Saya cuma selalu tengok drama je lah dekat rumah. Lepas tu ada juga guna komputer untuk search information yang penting-penting untuk pelajaran. Tu je. Awak search awak guna apa? Google, YouTube. Okay, so you gunakan medium Google lah. Alright, next. Batusha. Ya, cikgu. Buat apa? Saya dah tadi dah slide sekejap je. Butek. Minit saja. Apa? Tadi datang sekejap. Okay, Batusha sambung. Saya guna YouTube untuk cari resepi. Sebab kalau saya bosan, saya masak. Okay. Alright, good. So you tahu untuk nak cari resepi tu kat mana semua-semuanya. Alright. So you try lah, you applykan benda tu daripada situ untuk tu. Alright, masak. And then next, Divya. Saya nak cari siapa yang tak ada sleeping kat sini ni, tidur. Divya? Ya, cikgu. Alright, Divya. So you gunakan apa? I just usually I main game lah. Lepas tu I juga use laptop untuk lukis. Okay, you guna laptop untuk lukis and then lepas you dah lukis, you dah ada share ke apa-apa ke? Ya, I ada share kat Instagram ke Twitter ke. So you ada buat apa-apa business ke? Daripada you punya drawing tu? Ada. Sometimes I buka untuk anyone to buy. You punya drawing tu? Yeah. Okay. You jual kat mana you punya drawing tu? I draw kat No, I mean you ada platform apa yang you untuk jual you punya yang drawing ni? I usually jual kat Twitter lah. I advertise kat Twitter. And then you pun ada beli juga ke? Daripada orang lain punya ke you just jual je? Ada beli. Sell and buy lah sekali lah. Dua-dua. Alright. Good. Okay, Havinesh. Deng. I dah jumpa Anik, I dah jumpa Havinesh yang tak ada. Havi. Okay, Havi. You punya aktiviti PKP and then you gunakan teknologi untuk apa? Saya guna untuk mencari maklumat seperti belajar ASK. Ya lagi Havi.
Main game aja. Main game lepas tu Lepas tu? search maklumat lah. Main Insta. Main Insta. Okay. Insta saya tak ada Insta. Ah? Saya tak ada Insta. Oh, you tak ada Insta. Then you apa? Invest lah. Invest. You invest apa? Bitcoin shares. Sorry? Bitcoin. Bitcoin. You main Bitcoin? Oh. Bitcoin. Ah, Vi? So you invest pakai duit apa? You ada duit sendiri ke untuk invest? Guna beli lah. Ada duit beli lah. And then wait to sell it lah. And then you buy different one lah. See, you study how the market can go up then you buy. Then you dapat untung ke tak tu? Dapat lah. Dapat. Berapa untung you? Cannot share je. Cannot share. PNC. Kau tengok budak-budak 5G ni main invest lah, pelaburan no. Ni memang kena masuk ke kelas cikgu account kalau begini. Tapi kalau buat pelaburan, invest. Tengok budak-budak otak bisnes ni. Okay, memang patutlah kelas awak belajar account, belajar ekonomi. So you applykan benda ni dan teknologi. Tapi you applykan tu dengan cara yang macam mana, positif ke negatif, so you kena fikir sendiri, right? So Imran Ahmad. Imran mana Imran Ahmad? Hello. Ya, Imran. So saya nak tahu you apply teknologi untuk you punya daily life tu macam mana? Usually I'll play games, watch anime. Lepas tu saya akan maybe communicate with my friends through Discord. Okay. So I think that's about what I do in my technology. Alright. So kalau dalam exam dia tanya you punya teknologi ICT impact, so you have to explain positive and negative. You tak boleh nak explain negatif aja. No, you have to explain positif juga. So apa yang you dapat impact daripada teknologi, right? So kalau you nak cerita negatif, maybe you boleh cerita sikit-sikit, tapi you lebih more pada you macam you gather information, dapat maklumat daripada mana, and then you communicate with others pun okay, itu positif, right? Okay? Alright. Li Kahlok mana Kahlok? Oh, sini je tu. Okay, Kahlok, share you punya ICT. ICT? Saya main game lah. Main game je Kahlok? Ada juga beli barang di Shopee. Beli barang kat Shopee. You ada buat bisnes kat Shopee tak? Tak. Saya nak tanya siapa yang ada buat bisnes kat Shopee tu. Shopee Live tu. Shopee Live sales tu semua-semuanya siapa ada buat? Tak ada? Dah ni? Alright, so kalau ada Jinghao, mana Jinghao? Jinghao ada 2 akaun dia. Jinghao? Ya cikgu. Jinghao, apa yang you buat aktiviti PKP dengan gunakan teknologi? Kalau saya guna komputer kan, saya guna komputer untuk tuition. Kalau saya guna handphone, saya guna handphone untuk tengok berita baru lah. So you ambil info semuanya. Saya tengok untuk tengok itu perkembangan politik lah. Oh, Jinghao suka politik daripada itu hari lagi Jinghao, you suka? Itu saya tengok banyak negara punya politik, bukan Malaysia saja. Oh, so nampak you punya interest tu more pada politik lah. You nanti kan, you boleh nampak ni boleh apa? Pegawai diplomatik PTD dia berkaitan dengan politik, isu dekat negara luar, dekat tu semua-semuanya. And then, okay, right, good. Nurin Kisina. Nurin bisnes tak? Nurin? Tak juga cikgu. Ya. Tapi saya entahlah, saya yang apa ni sepanjang PKP ni saya ada ambil course untuk aviation tu. So saya through Zoom meeting apa semualah dengan
pilot captain apa semua and everything. So dorang ajar macam mana cara path to become pilot lah. So okay lah, terisi lah juga you punya masa tu sebab you join course tu. Alright. Okay, good. So lagi Vaishnavi. Vashu mana? Vashu hilang. Yashini? Vashu ada type lah. Kana Yashu? Vashu mana? Dia type. Oh, my mic isn't working, so I use my laptop to sell my new. Alright, baking and cooking, also use IG to do business to sell my stuff. Alright, good. Okay, Vashu ada type. Right, and then Yashini. Ya, cikgu. Cerita sikit. You gunakan ICT untuk apa, impact you, positif, negatif, I tak kisah, you share je. Sebab ini macam mana you nak answer jawab kalau ada soalan berkaitan dengan ICT, positif and negatif. So you have to explain more about the impact. Alright? Okay, saya gunakan komputer terutamanya untuk main game dan tengok movie. Saya juga buat lukisan digital melalui tablet, gunakan tablet. Okay, so kalau you nak jawab dalam exam, saya gunakan komputer untuk tengok movie, YouTube ke apa, itu you boleh buat untuk the second line punya. So you have to highlight yang the positif dulu, right? Kalau you cakap you buat apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Yang sini? Membuat lukisan digital. Lukisan digital is positive one. So you boleh highlightkan yang positif punya tu dulu. Saya menggunakan lukisan digital ke apa-apa and then you dah explain banyak-banyak kat positif tu, baru yang the next paragraph tu you explain pada yang you punya entertainment. Alright? So because kalau kita nak fokuskan dekat sini, soalan dia akan tanya berkaitan dengan impact. So you start daripada positif dahulu. Alright? So last kali Yong. Ya, cikgu. Yong cerita, you buat apa? Saya join online class dan tuition dan join satu pertandingan online. Right. So Yong buat join pertandingan, dia pergi online class. So semua ada aktiviti yang awak buat masa dengan menggunakan teknologi. So apply teknologi tu untuk you punya benefit. Alright, so you kena balance benefit apa positif yang mana and then baru you boleh balance dengan tengok YouTube ke, tengok apa-apa ke semua-semuanya tu. Alright, boleh? So next class kita akan masuk kepada etika dalam pengkomputeran. Dan selepas itu kita akan belajar keperluan keselamatan data dan rangkaian komputer and then kalau sempat kita akan masuk kepada Caesar Cipher. Kalau yang ASK dia ada belajar itu hari tapi tak apa, saya akan explain semula and then kita akan sampai situ untuk next class. So ada apa-apa soalan untuk hari ini punya kelas? Ada soalan? Ada. Christina okay? Nurin? Okay. So kalau tak ada, saya end meeting sampai sini saja. Alright? So ada apa-apa nanti record, nanti saya akan share untuk siapa yang miss keluar masuk tadi tu. And then nanti boleh tengok record juga. And then buku teks, tolong refer yang buku teks saya dah share kat dalam group WhatsApp tadi. Alright? So ada apa-apa lagi? Tak ada. Okay, tak ada. Alright. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Alright, bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama. Bye. Thank you. Alright. Okay.